Apa yang dia buat salah? Yang kau benci sangat sampai nak bagi dia mati? Aku tak suka dia. Sebab apa? Sebab apa? Sebab apa? Sini tak ada lembut-lembut lah. Sini kita garang lah. Mana boleh lembut dengan bangsa jin nak lembut? Mana mahu Eyup. Kau lembut hari ni dengan dia. Besok dia makan kau balik. Sini tak ada lembut-lembut dengan jin weh. Tak kisahlah jin apa datang. Jin pakai serban pun kau lempangkan muka dia. Tak ada maknanya nak lembut-lembut bangsa jin. Lagi pun saya tak down. Saya mana ada down. Awak down. Awak je pasal lah saya tak down. Etika Su. الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه بسم الله أوله وآخر والظاهر الباطنه بسم الله أوله وآخر والظاهر الباطنه بسم الله أوله وآخر والظاهر الباطنه السلام عليكم يا رسول الله السلام عليكم يا حبيب الله السلام عليكم يا رسول الله السلام عليكم يا حبيب الله Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Apa saja mengganggu wanita ini minta berhadapan denganku dengan kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Berhadapan baik denganku, aku tidak akan apa-apakan kamu. Jika kamu tidak berhadapan baik denganku, aku akan pancung kamu dengan kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma ismi syai'un fil ardi wala fis samai was-sami'ul 'alim. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس 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 من الجنة والناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر نفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. Hantarkan di hulu hatinya ya Allah. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تعوزه السنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما ولا يؤوده حفظهما. Aku mau bicara dengan kamu.
Wala ya'udu hifzuhuma. Apa yang ada di hulu hatinya kumpul di tengkuk sekarang. Wala ya'udu hifzuhuma. Wala ya'udu hifzuhuma. Wala ya'udu hifzuhuma. ولا يعود حفظهما ولا يعود حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد. Apa yang ada di dalam tubuh badannya berkumpul di tengkuk sekarang bicara baik denganku atau aku pancung kamu kesemuanya. Innama amruhu iza arada syai'an yaqula lahum kun fayakun fasubhanallazi biyadihi malakum kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Aynama taqulu ya'ti bikumullahu jami'an innallaha ala kulli syai'in qadir. أينما تقول يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تقول يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. Atas namanya, atas gambarnya, atas rohnya, atas jasadnya. Siapa yang mengganggu perempuan ini, wujudkan diri kamu sepenuhnya sekarang. Allahu Akbar. Kamu nak apa kat perempuan ni? ولا قوة إلا بالله. بسم الله بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Kamu nak apa kat perempuan ni? Jawab, kamu nak apa kat perempuan ni? Kamu nak apa dekat perempuan ni aku tanya? Kamu nak apa ni? Kamu nak apa aku tanya? Kamu nak apa aku tanya? Zahrul batin. Kamu nak apa? Jangan sembunyi dah. Kamu nak apa? Kamu nak apa ni? Jangan sembunyi. Kamu nak apa? Kamu nak apa aku tanya? Kamu nak apa ni? Kamu nak apa? Tidak aku bunuh ni. Kamu nak apa kat perempuan ni? Kamu nak apa dekat perempuan ni? Aku nak dia. Kau nak dia buat apa? Kau nak apa kat dia? Kau nak apa dekat dia? Kau nak apa dekat dia? Kau nak apa dekat dia? Untuk apa? Untuk apa kau nak kat dia? Untuk apa kau nak kat dia? Untuk apa? Aku nak dia. Kau nak apa kat dia? Kau nak apa dekat dia? Aku nak dia mati. Kenapa kau nak dia mati? Aku tak suka dia. Kenapa kau tak suka dia? Dia buat salah apa? Aku benci dia. Apa yang dia buat salah? Yang kau benci sangat sampai nak bagi dia mati? Aku tak suka dia. Sebab apa? Sebab apa? Sebab apa? Sebab apa aku tanya? Sebab apa kau tak suka dia? Jawab. Sebab apa tak suka dia? Apa salah dia buat? Dia tak salah. Habis tu kau hantar ni untuk apa? Aku benci dia.
benci sebab apa? Kau benci sebab apa? Kau benci sebab apa? Sebab dia ambil hak aku. Ambil hak kau. Ambil siapa? Hak siapa dia ambil? 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 Hak aku. Apa hak kau yang dia ambil? Harta aku. Harta kau. Banyak sangat harta kau. Ha? Harta apa dia ambil? Harta apa dia ambil? Bismillah, kunci ya Allah. Harta apa dia ambil? Harta apa dia ambil? Harta apa dia ambil, aku tanya. Aku tak suka dia. Dia ambil harta apa? Dia ambil harta aku. Wah, banyak. Banyak. Dia ada semua. Aku tak ada. Itu harta siapa? Itu harta dia ke harta kau? Harta aku. Aku benci dia. Dia ambil kat mana harta kau? Dia ambil kat mana harta kau? Harta kau dia ambil kat mana? Kau cakap dengan aku elok-elok, aku ketuk dengan kayu ni kan? Kau cakap dengan aku elok-elok. Harta apa yang dia ambil? Jangan aku marah dia. Harta apa dia ambil? Dia ambil harta apa? Dia ambil hak aku. Hak engkau, hak apa dia ambil? Jangan aku marah dia. Semua. Apa yang dia ambil? Aku tak suka dia. Aku tanya kau, dia ambil harta apa? Harta kau dia ambil? Dia ambil harta apa? Ha? Kejap kau cakap ambil harta, sekarang kau cakap tak ada, aku ketuk juga dengan kayu ni kang. Ha? Kau nak mati ke apa? Nak mati ke apa? Kau nak mati ke Aku apa? tahu dia yang ambil. Mana kau tahu dia ambil? Apa dia ambil? Kau beritahu aku sekarang. Dia ambil apa? Dia ambil apa? Ambil duit kau? Habis tu, ambil rumah kau? Ha, habis tu, ambil harta karun? Habis dia ambil apa? Dia ambil apa? Dia ambil hak aku. Yelah, hak kau tu apa benda? Sekarang aku bagi tahulah dengan dia. Hak apa dia ambil? Dia ambil hak apa? Dia ambil hak apa? Aku tak tahu. Kau tak tahu, lepas tu kau main tuduh-tuduh pasal apa? Aku tak suka dia. Alah, tadi kau cakap ambil harta. Bila aku tanya harta apa, kau tak tahu. Membongak je kerja kau. Kau tak suka dia pasal apa? Aku benci dia. Benci pasal apa? Aku memang tak suka dia. Asal- Kau je selalu tolong dia. Aku tak nak tahu lain. Aku sekarang tanya kau. Dia ambil laki kau ke? Dia ada ambil laki kau ke apa? Tak ada. Lepas tu? Dia ada ambil anak kau ke? Habis tu dia kacau kau apa? Aku tak suka dia. Tak suka je kau hantu jin macam ni. Ha? Handal kau ni, tak suka kau orang hantu jin kau. Ya betul kau. Kau nak lawan kuasa Allah Ta'ala ni kau ni. Ha? Kami handal lagi kau ni. Tak suka je hantu jin. Ha? Kau kuat sangat? Dah kuat sangat ke apa? Memang aku kuat. Memang kuat. Kau makan apa sampai kuat sangat ni? Ha? Aku dengar ni sampai muntah darah ni semua ni, kau boleh kerja ke apa? Ha? Aku nak dia mampus. Apa yang kau buat dengan dia? Tapi dia tak boleh. Mana boleh mati, tu bukan kuasa kau, tu kuasa Allah Ta'ala. Kau bagi dia apa? Aku bagi dia air tawar je. Ha? Kau dengan air tawar pun kau boleh kalah. Dengan air tawar, tasbih pun kau boleh kalah. Macam mana kau nak lawan manusia? Ha? Dia minum air tawar, muntah darah keluar. Ha? Kau main-main. Ha? Aku ingat kau kuat sangat bangsa kau orang. Ha? Kau ingat bangsa kau kuat sangat? Manusia buat air je, bagi minum, menggelupur terus. Kau jangan lari. Kau jangan lari. Aina mata kuluyat bikum Allah jami'ah. Jangan lari, jangan lari. Naik. Jangan lari. Belum habis lagi perhitungan. Belum habis lagi perhitungan. Kau jangan lari. Aku bunuh kau kan. Kau jangan nak lari. Ya Allah, kunci ya Allah. Buka semua ikatan dekat badan dia sekarang. Apa yang kau buat dekat badan dia, buka sekarang. Buka sekarang. Kalau kau tak kerjasama, aku pancung. Buka ikatan tu sekarang. Aku tak boleh buka. Apa yang ada dekat ulu hati dia, buka sekarang. Aku tak boleh. Boleh. Kau yang tanam, kau mesti boleh buka. Kau tidak, kau sakit nanti. Dia Jangan ada bohong. benda kat badan dia. Aku Benda, tak boleh benda buka. apa? Benda apa? Benda apa? Benda apa? Benda apa? Tak tahu. Aku tak boleh masuk. Mak pakai tasbih ke? Ha? Buka tasbih lu. Allah, pakai tasbih lah. Buka tasbih lu. Buka tasbih lu. Tasbih kalau patut tak boleh pakai dulu.
Dia pakai tasbih tak boleh. Dia kalau pakai tasbih memang dia akan berlagu dengan jin-jin ni semua. Sebab dia jadi panas. Relax. Okay, tapi relax kak. Saya panggil dia balik relax. Dia buka semua ikatan tu. Dia sepatut memang tak boleh pakai tasbih kalau tengah rawat. Nanti dia payah nak, dia bertembung. Okay, relax. Allah. Ya Allah, Tuhan kau keseru jin yang mengganggu perempuan ini tadi, ya Allah, dengan kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Inna mataqul ya'ti bikum Allah jami'ah. Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Buka. Apa yang kau buat kat perempuan ni, ikatan, buka sekarang. Buka semua sekali. Keluarkan semua sekarang. Kau tak kerjasama baik, aku bunuh. Buka. Pakai jari telunjuk. Buka semua ikatan yang ada dekat ulu hati. Pakai jari telunjuk. Buka semua ikatan yang ada dekat ulu hati sekarang. Buka. Sampai habis. Apa bodoh kau jin nak bunuh orang buat macam ni. Mampulah kau bagus. Innama amruhu idza arada ayyakula lahum kun fayakun fasubhanallazi biyadihi. Ulu hati dia buka sampai habis, kepala sebelah kanan dia buka sampai habis, kaki kiri dia buka sampai habis. Kunci nafsu sebelah kanan buka sampai habis. Semua benda ni aku nak kau clearkan sekarang. Kau tanam, kau mesti kena gali balik. Sampai habis. Pakai jari telunjuk kau. Jangan nak bodohkan aku. Pakai jari telunjuk. Tak boleh percaya, tak payah tengok. Dah gini jauh-jauh. Tasbih daripada pusat rawatan dah tak ada, dah habis. Kena tunggu minggu depan. Kau main banyak lagi kau sekat kat dia. Ulu hati dia tu dah kenapa kau? Astaghfirullahalazim. Buluh perindu tinggal 4 ke 5 botol lah. Minggu depan insyaAllah ada sampai lagi 100 botol. Bila ada sekatan dekat ulu hati, automatik nafas akan jadi sangkut. Jadi emosi korang akan terganggu. Okey? Emosi akan terganggu, angin keluar, lepas tu mulut jadi berbuih-buih, dia keluar lendir-lendir berbuih. Biasanya orang buat sekatan tu biasanya dia nak bagi mati je lah. Tapi insyaAllah mati tu kerja Allah Ta'ala. Jangan takutlah, jin ni semua poyo .
Sampai habis angin dia. Aku nak kau sedut semua sekali. Sedut semua sekali. Muntah darah. Lepas tu period keluar sehari, ketul-ketulan darah keluar secara tiba-tiba. Patutnya waktu period tak sampai lagi. Dia keluar sehari tapi dia keluar ketulan yang banyak. Akak ni lepas dia minum air kelapa bakar tu, terbongkar semua rahsia, baru dapat tahu ada serangan berlaku. Mana ustaz satu lagi, dia pergi Thailand kahwin. Dia kahwin kat Thailand. Tahun depan boleh balik. Laju sikit. Buat pandai. Padan muka kau. Kahwin tak jemput. Nak jemput macam mana dah dia kahwin kat Thailand. Tunggu dia habis kahwin kat Thailand nanti dia balik lah. Mana boleh kahwin kat Thailand jemput ramai-ramai. Tangan kiri tu buat kaki, kiri kanan jalan. Kau jangan nak lemah-lemah kat sini. Kiri kanan jalan, belah kaki kiri tu semua buka. Tangan kiri tu buat kerja kau, aku sebat dengan kayu ni sekarang. Degil lu. Sini tak ada lembut-lembut lah. Sini kita garang lah. Mana boleh lembut dengan bangsa jin nak lembut. Mana mahu Ayub. Engkau lembut hari ni dengan dia. Besok dia makan kau balik. Sini tak ada lembut-lembut dengan jin ni. Tak kisahlah jin apa datang. Jin pakai serban pun aku lempangkan muka dia. Tak ada maknanya nak lembut-lembut bangsa jin. Mana boleh lembut dengan bangsa jin ni semua. Jin datang pakai serban. Dia bohong kau je daripada datang pakai serban. Lepas kau pun dah baik-baik dengan dia, dia buang serban dia. Hilang terus dia punya keislaman. Bongak hanya jin. Saya kat sini saya tak percaya kata-kata jin. Dan saya tidak membelah, tak pernah bagi chance dengan jin-jin. Jin menyamar. Ya, dia akan menyamar jadi baik. Dia takut kena bunuh. Ini jin. Tak boleh, tak ada maunya Yop. Kalau jin Islam macam mana Ustaz? Kalau jin Islam kita tanya dengan dia dulu, betul ke tak betul di Islam? Biasa je kalau jin Islam dia boleh 2 kalimah syahadah sampai aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi Nabi Muhammad itu pesuruh. Nabi Muhammad itu pesuruh Allah, biasanya dia tersangkut, dia tak boleh nak sebut. Okey. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah tu biasa dia akan sangkut. Kalau dia sangkut, makna kata dia bukan jin Islam, dia bohong. Okey. Tapi kalau saya tengoklah, kalau jin Islam yang sangat memudaratkan manusia pun saya belasah juga. Tak kira lah dia Islam tak Islam. Asalkan dia memudaratkan manusia, kita tengoklah kesalahan apa dia buat. Kalau dia macam mengedar dadah, melebihi had, kita kena bunuh lah. Tapi kalau dia buat sikit-sikit je, kita bagi amaran dulu lah. Okay, itu cara kita nak trace, belajar kat sini. Kita nak trace macam mana dia jin Islam atau bukan. Dia takkan boleh sebut wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Memang dia takkan boleh sebut. Sebab dia tidak mengakui Nabi Muhammad itu adalah Nabi yang terakhir. Jin memang takkan boleh sebut. Semua bisa-bisa dia lepaskan. Keluarkan semua bisa-bisa dia. Jangan ada satu pun yang tertinggal.
Ustaz, kalau saya amalkan aina mata kuliah tibikum Allah tu boleh? Boleh, tak ada masalah. Tapi kena pandai kata kekunci dia. Bacaan, setiap bacaan perawat biasanya ada kata kekunci dia. Walau wa imam Al-Fatihah sekalipun. Ada setengah orang dia baca Al-Fatihah pun boleh jin tu menggelupur. Sebenarnya dia ada kata-kata kekunci dia. Kalau belajar, insya-Allah kamu akan dapat apa itu kata kekunci dia. Setiap ayat-ayat ruqyah ni sebenarnya dia bukan baca saja, dia ada kata kekunci dia. Kat mana nafas kita nak tahan, dekat mana kita nak lepas, dekat mana kita nak kunci perkataan. Dia ada kena belajar lah benda tu. Okey. Kadang-kadang kalau kamu baca qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Ayat tu ayat biasa, tetapi kalau kamu tahu kekunci dia, insya-Allah dengan ayat tu saja pun boleh menggegarkan jin dalam badan manusia. Tapi nak kena pandailah ada kekunci dia. Tapi benda ni biasa jarang orang nak bagi tahu korang. Dia orang kedekut ilmu, mangkuk-mangkuk ni banyak kedekut ilmu, semua nak sorang-sorang dia. Ujung-ujung dah mati dah, ilmu tak dapat kat orang. Nak belajar dengan saya mahal. Kalau nak belajar dengan saya, kena hantar Kenny Rogers selama 44 hari. Satu hari pun tak boleh tak hantar. 44 hari kena hantar Kenny Rogers. Selain daripada Kenny Rogers tak boleh. Kenny Rogers saja. Sebab Kenny Rogers bagi aku royalty. Alah 44 hari pokai. Apa kedekut dia. Ilmu aku ajarnya jin bertemperan lagi tu tak. Kalau kat Kenny Rogers tu ada jin, Kenny Rogers tu punya jin pun bertemperan lagi. Kau tengok tadi jin ni masuk kamera Samsung. Last kali dengar cakap. Kan senang kau nak dapat ilmu, nak bagi jin dengar cakap. Korang kadang-kadang bini korang pun susah nak dengar cakap. Ini jin boleh dengar cakap. Setabat tak nak. Aku nak Kenny Rogers je. Aduh, ya Allah, ya Tuhanku, ya Rasulullah, baca hal. Okey, siapa yang nak muntah darah apa, kena hati-hatilah. Bukan perkara main-main yang muntah darah ni, bukan perkara main-main. Kalau dah keluar ketulan-ketulan daging semua tu, jangan main-main. Terima kasih banyak yang bagi pingat. Pingat Datuk Seri. Aduh, stabak. Ustaz, kambing dah jemu lah. Aku dah tak makan kambing sebab sekarang banyak permintaan jin nak makan kambing. Jadi aku macam malas nak makan kambing. Sekarang aku nak makan Kenny Rogers pula. KFC tak boleh. KFC tak boleh. KFC bayar murah. Aduh, lambat dia buka. Biar dia lepaskan semua angin-angin tu. Aku di mana? Aku minta Kenny Rogers. Kau tahu tak orang belajar rawatan? Rawatan basic pun 2,000 dia orang charge 3,000. Basic itu belum tentu hantu nak lari lagi. Ini berbekalkan Kenny Rogers je. Aku ajar kau macam mana nak bagi jin boleh gerun dengan korang. Itu je. Korang duk sibuk nak nampak jin nak buat apa. Jin tu tak adanya gerun dengan korang. Kau kalau nak belajar menentang jin, cari macam mana cara nak bagi jin tu takut dengan korang. Baru betul. Ini kau asyik nampak jin lah. Aku nampak jin ni, ni rambut panjang. Ini tak ada gigi. Ini dah buat apa benda tu? Kau tahu tak? Bila kau boleh nampak jin, jin tersebut akan mudah menumpang badan korang. Sebab korang boleh nampak jin tersebut. Itu nak buat apa? Cari ilmu macam mana nak bagi jin tu ketakutan tengok kau. Itu betul. Nampak jin nak buat apa? Nampak jin lepas tu suruh bunuh, suruh tarik tak boleh. Lemah. Tak sihat tak? Tak sihat ni bawa balik daripada demam. Bawa balik daripada demam. Tapi saya demam pun saya kena teruskan juga. Ramai sebab booking dah masuk. Demam ke macam mana pun saya cuba juga bangun insya-Allah. Okey, tu kunci nafsu sebelah kanan. Biasa siapa yang kena kunci nafsu sebelah kanan tu, kebiasaannya mereka period yang akan masalah. Dan kalau dah ada suami ke apa, hubungan suami isteri akan bermasalah. Tu sebelah kanan tu, tengok dia buka tu. Belajar sikit sebanyak. Sekurang-kurangnya korang tahu kalau dah sakit sangat kat situ terlampau sakit, ataupun ada masa-masa dia mencucuk-cucuk macam pisau. Okey.
Itu bermaksud ada kunci nafsu sudah berlaku pada diri kamu. Siapa-siapa yang terkena kunci nafsu bersetubuh memang jadi masalah. Bila kamu nak berhubungan dengan pasangan kamu memang akan jadi masalah. Hubungan suami isteri kamu akan jadi masalah. Kamu nak kahwin akan jadi masalah. Period kamu akan terganggu. Macam tu, dia kena cakap macam tu. Barulah betul. Dia bukan tengok Google. Bercakap atas dasar pengalaman lain. Bercakap tengok Google tak sama. Cakap pelat, patah sepatah-sepatah, berfikir sepatah-sepatah. Itu semua kopi Google buat apa? Pakai jari telunjuk. Korek dalam-dalam. Uzai tak ada di Malaysia. Uzai sekarang ni berada di Thailand, sedang bernikah. Aku tak tahulah lepas ke tak lepas dia kat border tu. Okey, dia terpaksa menikah di Thailand sebab Jabatan Agama Islam punya Tok Kadi semua busy. So dia nak cepatkan juga proses perkahwinan dia. Dia terpaksa menikah di Thailand. Kita doakan yang baik-baik. Mudah-mudahan di Thailand dia tidak ditembak mati. Okey, insya-Allah. Sebab aku tak sempat nak ajar ilmu tempis peluru. Tempis setan je aku ajar dengan dia. Tapi tempis peluru aku tak sempat nak ajar lagi. Hai ya Allah, ya Tuhanku, ya Rasulullah. Ustaz, saya nak belajar. Belajar apa? Tu, belajar korek bisa. Kau belajar je dengan jin. Tengok dia buka macam mana. Yang tu. Nampak? Dia tarik. Nampak? Dia tarik, dia buang angin tu. Dia tarik, dia buang angin tu. Kan susah. Kau ikut je macam mana jin tu buat. Nampak? Sedar tak sedar, dia biasa 60% jin, 40% diri dia. Dia kadang-kadang 50-50. Tapi dia bukan dia yang menggerakkan tubuh badan dia lah. Ada benda lain yang menggerakkan badan dia. Ustaz boleh nampak ke dia tarik apa? Nampak tu, nampak tarik kain. Nampak? Apa? Kau tak nampak ke? Takkan ni pun aku nak ajar. Kau tak nampak tu dia tarik kain ni? Tu dia buka lah tu. Itu pun tanya apa soalan dia. Lemah. Anxiety tu apa? Anxiety tu biasa siapa yang terkena anxiety dia akan bergetar, tangan dia akan bergetar, dia akan berfikir yang dia nak mati. Okey, itu anxiety doktor tau. Orang yang terkena sihir pula kebiasaannya lebih kurang sama. Cuma beza dia orang yang kena gangguan sihir biasanya dia akan dapat mimpi seperti ular patuk, jatuh tempat tinggi, menyusukan bayi. Itu semua melibatkan sihir. Itu bukan anxiety lah. Okay, sebab simptom ataupun petunjuk-petunjuk anxiety dengan sihir ni lebih kurang sama. Okay, lebih kurang sama. Macam mana boleh nampak? Kau tak payah nampak. Kau bagi tahu je dengan jin tu, dia buatlah kerja. Pasal tu aku cakap korang ni masalah manusia ni. Suka benda yang mesti kena nampak. Tak payah. Kau paksa je. Jin, buka semua kunci tu. Dia tahulah dia buat kerja dia. Apa yang kau nak sebab kepala? Apa yang dia tanam, dia tahulah gali balik. Macam kau dah mati, kau kena tanam kat mana. Keluarga kau mesti tahu, dia galilah balik kubur kau tu kat mana. Apa yang kau nak sebab? Bukan main laju ke Gina marah. Jangan tanya soalan pelik-pelik. Dia yang tanam, biar je lah dia yang buka. Apa kau pening kunci tu kat mana nampak kat? Tak payah kau nampak. Tak penting pun kau nampak. Asalkan dia buka, akak ni sihat je, udahlah. Itu pasal korang banyak sangat tengok lukis-lukisan ni masalah. Tak payah lukis-lukis. Period dia yang tak betul semua bagi teratur balik. Daripada pusat ke bahagian hari-hari tu semua bersihkan betul-betul. Aku nak period dia semua teratur balik. Banyak tengok drama tu lah. Banyak tengok drama. Susah cakap. Hai. Tolong jangan sebut nama dia kat sini. Sebut Awang saja. Jangan sebut nama penuh. Nanti dia saman aku.
Sebut Awang saja. Aku panggil dia Awang, aku tak panggil nama tu. Sebab title yang dia dapat tu semua title tak rasmi. Aku panggil dia Awang. Kalau aku sebut Awang tu, mangkuk tu lah. Aduh. Kalau mimpi suami curang macam mana? Biarkan je lah dia curang. Apa kau nak fikir? Kau mimpi je pun. Bukannya kau nampak suami kau curang. Kalau kau nampak suami kau curang, baru kau belasah dia. Tapi kalau setakat mimpi je, biarkan je lah. Tak ada apalah. Jangan fikir yang bukan-bukan. Usnuzon. Fikir yang baik-baik lah kat suami kita. Suami kita bukan suami orang. Suami kita, usnuzon. Jangan fikir yang bukan-bukan. Dia takkanlah pula kau mimpi suami kau curang. Lepas tu besok pagi kau belasah dia pula. Tak pasal-pasal. Suami kau dah tak buat apa. Kau yang fikir negatif kat suami kau pergi belasah. Habis kalau kata kita suami pula mimpi isteri curang, jangan lah. Besok aku kahwin seorang lagi macam tu. Bini kau curang aku. Aku nampak kau dalam mimpi kau curang aku. Aku tak kira besok aku nak kahwin seorang lagi. Takkan nak buat macam tu pula. Apalah korang ni. Kalau tai perempuan, suami je curang. Habis kau ingat kita kaum lelaki ni tak pernah mimpi pula isteri curang. Bukan kata isteri je curang, kadang-kadang jiran sebelah curang pun kita orang dapat mimpi, tahu tak? Kita orang malas nak tanya-tanya je. Kita diam je. Kita mimpi jiran sebelah curang, kita buat bodoh. Mana nak sibuk hal orang? Kacau bilau lah. Mimpinya pasal kacau bilau. Sakit ke perempuan dah? Dia mana ada sakit? Dia kan tengah garu tu, nyamuk gigit. Mana ada sakit? Tempat sini, tempat saya ni orang datang untuk garu. Nyamuk gigit, dia datang sini, dia garu. Kita memang main garu-garu je kat sini. Garu nyamuk gigit. Minggu ni ada buat air tawar tak? Tahu-tahu lagi sebab saya dapat noti daripada Jabatan Bekalan Air. Dia kata kenapa setiap hari Khamis air dekat telaga yang simpanan dia orang habis. Aku pula yang dipersalahkan. So saya tengah tunggu notis yang kedua. Kalau dibenarkan, insya-Allah saya akan buat air tawar pada hari Khamis ni. Tapi kalau kata Jabatan Bekalan Air dia bagi surat tak boleh sebab membazir, so saya tak boleh buat air tawar. Saya tengah tunggu daripada Jabatan Bekalan Air. Sebab jabat sini saya dapat surat daripada Selangor. Dia kata setiap hari Khamis air dalam takungan kita habis. Apa dia buat banyak-banyak? Saya takut air tawar yang kami buat ni korang buat jual beli. Tu tak boleh. Tak boleh jual beli. Minum sendiri tak apa. Jual beli tak boleh. So tunggu je lah hari Khamis. Relax je, santai-santai. Apa yang kau nak tekan-tekan sangat jin? Tak payah. Aku ni kalau ada cekodok kat depan aku ni, sambil makan cekodok je aku rawat jin ni. Relax, isap rokok, isap shisha. Sambil kita suruh jin buat kerja, kita pandang masa depan kita yang tak pasti. Relax je. Apa yang kau nak marah-marah sangat jin? Kau marah mula-mula je, lepas tu kita santai-santai je. Kita tengok, kita anjing-anjingkan jin ni. Biar dia buat kerja dia. Pandai kan kau buat kan? Kau buka balik semua. Mengada-ngada masuk dalam badan orang, buat kunci, mengada-ngada kau buka. Aku duduk depan kau sekejap lagi, kau tak buka betul, memang aku terajang. Kau tengoklah. Macam tu je, santai-santai je. Dia kan, dia yang buat, dia lah buka. Apa salah aku nak buka pula, biar dia buka. Sambil makan popcorn, relax je.
apa ciri-ciri orang ada kadam. Orang boleh nampak jin, tu ciri-ciri orang ada kadam ataupun ada saka keturunan. Tu pun salah satu lah. Banyak lagi sebenarnya ciri-ciri orang ada kadam ni. Cicah roti, celah mana aku nak cari roti pula. Mana ada roti kat sini? Ustaz, saya belum respon lagi bulan Julai kak. Bukan bulan Julai kak, ada yang tahun lepas pun saya tak respon lagi kak. Mesej dah mencecah 9,000. Doakan saya dapat lagi 2 orang pembantu. Nanti saya buka bilik sebelah, satu lagi bilik saya buka. InsyaAllah kita akan jalan 4 perawat akan tibai serentak nanti insyaAllah. Okay, saya tengah mencari 2 orang lagi pembantu saya. Okay, insyaAllah lepas tu saya akan pantau dia orang lah. Sambil saya ajar, saya akan pantau lah. Okay, baru saya dapat ambil lebih ramai lagi. Saya tahu masalah. Sebab kadang-kadang saya pun sedih juga. Bila saya WhatsApp, bila saya dah balas WhatsApp tu, ada dah meninggal dunia pun ada. Okay, so siapa-siapa yang ada basic dalam ruqyah dan ingin mengikuti pasukan saya, kat sini kamu belajar, saya bayar gaji tau. Ini kena, saya bayar gaji kat sini. Okay, macam kerja lah, macam kerja kan. Isnin sampai Khamis, sama lah macam Uzai apa semua kan. Isnin sampai Khamis kita bayar gaji. Macam bekerja lah. Isnin sampai Khamis je kerja kita kat sini. Hari Jumaat tu kadang-kadang lah. Tapi sekarang tak adalah pun. Hari Jumaat mana ada. Isnin sampai Khamis je. Kalau perempuan kau nak belajar bunuh hantu dah kenapa? Kau belajar masak je sudah lah. Ini kerja hantu-hantu, bunuh hantu ni biarlah lelaki yang buat. Bunuh hantu ni dia memerlukan tenaga yang kuat. Yang perempuan-perempuan kau jangan mengada-ngada. Kau kena ingat satu benda. Perempuan, golongan perempuan ni dia banyak lubang-lubang berbanding lelaki. Nanti lubang-lubang yang tak sepatutnya dia masuk. Kalau dah tersangkut jin tu dekat situ, macam mana kau nak keluarkan? Bukan senang. Okay? So jangan main-main. Perempuan-perempuan tak payah gana-ngada lah. Kau duduk rumah diam-diam. Kalau kau masuk hantu, biar lelaki je yang settle kan. Kau kena ingat satu benda. Lelaki ni ada kuasa pedang. Perempuan tak ada kuasa pedang. Biar lelaki yang settlekan jin-jin dalam badan perempuan. Jangan takut. Kita tahulah macam mana cara dia. Tak payahlah perempuan belajar masak lah korang. Belajar masak elok-elok. Belajar macam-macam menu. Jaga suami elok-elok. Dah itu je kerja korang. Bab-bab hantu ni biar lelaki punya kerja. Sebab dia memerlukan tenaga yang kuat. Dia memerlukan tenaga yang kuat. Memang lelaki ada pedang. Kau pernah tengok? Kau pernah tengok perawat perempuan pancung jin? Mana ada? Paling kuat pun dia cucuk. Dah kalau dia cucuk macam tu kuat, memanglah pesakit tu sakit. Cuba kalau dia cucuk sikit je. Tak ada, dia tekan semua mampus kat pesakit tu. Memanglah menjerit pesakit tu. Tak ada. Pedang tu ada pada lelaki saja. Memang lahiriahnya memang macam tu. Okay? So, jangan mengada-ngada yang perempuan tiba-tiba nak mengadakan pedang yang tak boleh diada-adakan. Okay? Tak boleh. Tak pandai cover. Okay. Memanglah kita kena pandai cover lain. Yang perempuan tak payah. Yang perempuan relax je. Duduk rumah santai-santai. Biar kami para lelaki yang buat kerja. Kami yang buat kerja. Lama. Biarlah dia buka sampai habis. Biar sampai akak ni lega, bagi selesa. Sebab dia dah sampai tak muntah darah dah. Tapi saya boleh tahu kalau dia tipu saya. Dia tipu saya kan, dia tahu nasib dia. Ustaz, macam mana nak tahu hubungan suami isteri tu ada gangguan? Biasanya kalau ada gangguan ni, biasa first kali kamu dapat mimpi yang bukan-bukan. Kamu dapat mimpi ular, kau dapat mimpi tempat kotor. Okay, biasanya bermula daripada mimpi sebenarnya. Mimpi tu adalah petunjuk. Lepas tu hubungan suami isteri tu macam biasalah. Bila nak bersama je, dah keras-keras sampai waktu nak masuk jatuh. Yang perempuan pula, air tu dah banjir sampai rumah jiran sebelah, tiba-tiba kering. Tiba-tiba, dia akan jadi tiba-tiba. Okay, benda-benda ni semua akan mengundang perkara negatif di fikiran. Dia akan fikir, suami aku ni main dengan orang lain ni. Yang suami pula, bini aku ni main dengan orang lain. Dia akan buat macam tu lah. Lepas tu kadang-kadang bila nak bersama dengan suami isteri, muka pasangan kita terbayang pada orang yang buat kita tu. Biasanya muka dia akan muncul. Okay, muka orang tu dia akan muncul secara tiba-tiba. So benda ni semua akan bermain dengan emosi lah. Emosi akan jadi masalah. Aku ni cerita direct je tau. Sebab korang ni kadang-kadang tak faham. Aku ni bukan baca kat Google tau. Ini cerita direct biar aku lah. Sebab kat sini semua orang besar-besar dah.
Itu yang paling simple lah kau nak faham. Kalau itu pun kau tak faham juga, aku kena buat video lah apa ni. Macam mana hubungan ni, siapa naik, siapa jatuh, kena buat video ke macam mana. Aku dah lama dah tinggalkan lakonan kat Jepun. Kau jangan buat aku bawa balik filem Jepun tu dekat Malaysia. Aduh. Itu paling mudah lah kalau kau nak detect masalah rumah tangga tu. Testimoni Ni apa soalan kau tanya ni? Ustaz, kalau senggugut sakit setengah mati tu ada gangguan. Tu memang dah nama pun senggugut setan. Benda apa pun dah kena mengena senggugut dengan masuk setan dalam badan kau. Jadi kalau perempuan dah senggugut tu, kau beli je lah ubat senggugut. Nanti elok lah. Apa pasal kau kaitkan senggugut dengan setan dalam badan pula? Ilaha illallah. Tak ada kena-mengena. Kau jangan semua kau salahkan setan. Perempuan ni time senggugut, masa time aku period dulu pun kadang-kadang aku kena senggugut juga. Jadi memang senggugut tu sakit. Tapi selepas kau dah kahwin, senggugut tu akan kurang, dia akan mengurang. Okey, ni nampak? Ikut tak malu ke lelaki yang jawab soalan ni? Bila sebelum kalau kata kau tak kahwin lagi, memang senggugut tu sakit sangat-sangat. Tapi bila kau dah kena ceret, kau dah kahwin, tak adanya dah senggugut tu, dah kurang dah sakit dia. Sebab kau dah dapat lebih sakit daripada senggugut tu. Sebab kau tak kenal apa itu erti kesakitan yang sebenar. Kau dah tahu erti kesakitan yang sebenar, senggugut tu nanti kau dah anggap perkara biasa je. Faham? Bagus. Hai, itu pun tak faham. Senggugut tu kau makan je Panadol tu, elok lah. Apa kau salahkan jin lah? Kalau kau cuba kau senggugut, aku rukiahkan kau kat sini, tak jadi apa dia. Tetap sakit senggugut tu tetap ada juga. Ya betul, kita dah buat kajian lah. Wanita-wanita sebelum kahwin senggugut dia memang sakit. Selepas dia kahwin, hilang sakit senggugut dia. Betul, kau pergi kahwin dulu, baru kau tahu. Tapi kena angkat nikah, kau jangan ngada-ngada pula. Angkat nikah dulu, baru senggugut dia rasa lain. Ustaz, sehari berapa pesakit? 6 orang saja, dua pemain simpanan. So total ada 6, 7, 8 lah. 6 orang saja boleh masuk booking, 2 lagi adalah yang kecemasan saja. Okey, biasa jadual kecemasan tu kita tak masukkan dekat dalam link tu. Biasa kecemasan ni kita akan bagi jadual, macam orang minta jadual kecemasan, kita baru bagi jadual kecemasan. Garang. Kena garang. Kadang-kadang bab macam ni, senggugut, ada kan senggugut kaitan dengan jin lah. Kadang-kadang susah nak berak, dia kaitkan dengan jin. Kau makan je lah betik. Kau makan betik tu banyak-banyak. Tapi kalau dah taik kau memang tak boleh nak keluar juga, mungkin baru ada gangguan kan. Tengoklah. Takkan aku nak kena tengok pula pasal apa pula tahi kau tak nak keluar. Aduh. Ustaz lama tak live. Buat apa aku nak live selalu? Bukannya TikTok bayar aku pun nak buat live. Aku rasa aku nak buat, aku buat lah. Suka hati aku lah. Mana ada jadual-jadual aku kena buat live. Bukan tak nak buat live, saya sebenarnya tak sihat. Saya tak sihat, seminggu saya tak sihat, saya demam. Tenaga dia kurang. Ni tenaga baru dapat balik. So baru saya boleh buat live. Lagipun saya tak down. Saya mana ada down. Awak down. Awaknya pasal lah saya tak down. Tulang belakang, pinggang dia. Pinggang belah kanan, belah kiri tu semua buka bersihkan. Ada pekerjaan. Ustaz, kalau biawak masuk dalam rumah, itu petanda apa? Itu petanda rumah kau dah nak kena jadi zoo negara dah. Itu petanda dia. Kalau rumah kau dah mula masuk binatang-binatang, buaya, biawak, serigala,
Babi hutan masuk dalam rumah kau, mana kata elok kau jual je rumah kau tu. Tu petanda rumah kau nak jadi zoo dah tu. Lain kali kalau kau tak nak biawak tu masuk rumah, kau tutup lah pintu. Janganlah kau salahkan biawak tu. Biawak tu nak makan setan. Bila kau buka je pintu, dia orang ada bau makanan dekat dalam rumah kau. Memanglah biawak tu masuk dekat dalam rumah kau. Kau tutup pintu kau elok-elok. Bukan kata biawak, siput babi pun tak masuk dalam rumah kau. Itu pun aku dah ajar. Aduh, pening kepala aku lah. Kau pergi buka pintu kau besar-besar, memanglah biawak tu masuk. Wah, kau main banyak kau kunci nafsu dia dah. Kenapa kau ni? Cuba tanya soalan macam ni kan bagus. Ustaz, kalau mimpi laki kahwin dua ada apa-apa ke? Makna kata kau kena bagi dia can kahwin dua, baru mimpi kau tu jadi kenyataan. Selagi kau tak bagi dia kahwin dua, makna kata mimpi kau tu satu permainan hidup saja. Jadi kalau kau nak menzahirkan mimpi tersebut, biarkan. Barulah mimpi kau tu jadi kenyataan. Selagi kau tak benarkan, mimpi kau tu takkan jadi kenyataan. Dia akan jadi mimpi semata-mata. Itu je jawapan dia. Tak payah kau nak complicated kan. Kau cakap dengan lelaki kau, bang, semalam ayang mimpi abang kahwin dua tau. Yang suami pula jawab, kalau kata mimpi kahwin dua, ada orang cakap, kalau kata kita tak buat apa yang dalam mimpi tu berlaku, hidup kita takkan aman. Suami kena pandai jawab. Jadi kalau kita nakkan aman, insya-Allah, abang rasa abang kena ikut apa yang dalam mimpi tu bagi tahu. Itu adalah petunjuk yang baik untuk keluarga kita. Macam tu. Okay? Kau ayat laki kenalah mantap sikit. Kebetulan bini kau pun dah dapat dah poin-poin dalam mimpi. Jadi laki kena main peranan lah. Mantap Nanti kau boleh cubalah ayat tu. Tapi jangan sampai ramai pihak, ramai kaum lelaki, ramai dekat hospital. Tahu-tahu semua kepala dah berbalut. Kau jangan salahkan aku pula. Itu ayat-ayat padu je. Pandai-pandailah sendiri buat, sendiri cakap, sendiri tanggung. Pedang yang tumpul boleh diasah, jangan takut. Barang yang tumpul, kalau kena pada cara asahnya, insya-Allah dia akan tajam kembali. Walaupun pedang dah berkarat, kalau kena pada caranya, insya-Allah dia akan tajam kembali. Janganlah kau risau. Ustaz, kat apa saya ada lebam-lebam. Cuba kau check betul-betul. Takut anak kau main tu marker pen. Cuba check betul-betul. Pasal apa lebam-lebam kat kaki. Takut anak kau main marker pen kan. Budak-budak ni pun kadang-kadang jahat juga. Dia contengnya peha mak dia. Dah dia katanya. Mak dia bangun-bangun. Bang, ni peha saya kena gigit jin. Padahal anak kau yang conteng. So kalau dah selalu lebam-lebam tu, pergi dapatkan rawatan. Mungkin ada tak kena. Okay, mungkin ada tak kena. Tapi kau kena juga, kau kena tanya kat suami kau. Kadang-kadang suami kau pun boleh tahan juga. Benda tu dia yang buat, dia salahkan jin. Dia buat senyap-senyap, kau tak tahu. Dia pun bagi satu love bite. Bengkak pula, love bite tu bengkak pula sampai biru. Dah dia kata jin pula yang buat. Padahal dia yang buat. Kena tengoklah betul-betul Tapi kalau kau tak ada suami, tiba-tiba bengkak pula, tu masalah. Love bite. Ustaz, hari ni saya rasa nak pesan. Lepas tu saya rasa nyawa saya macam nak tercabut. Maksudnya apa? Ustaz, saya rasa hari ni saya nak pingsan. Lepas tu nyawa saya nak tercabut. Macam mana? Nyawa nak tercabut tu macam mana? Aku tak pernah lagi dicabut nyawa. Jadi tak pasti ni macam mana. Nyawa nak tercabut tu macam mana?
Saya rasa nak cuba tu pasal aku suruh kau simpan air tawar tu. Apa-apa kecemasan senang. Aku buat air tawar percuma je. Korang degil. Cuba ambil masa sekejap, 20 minit, 30 minit. Buat air tawar tu standby kat rumah. Kalau kata semput-semput nak mampus ke apa, kau ambil air tawar tu sapu lah. InsyaAllah dengan izin Allah Ta'ala nanti dia okey lah. Kalau kata ada gangguan. Okay, betul, check betul-betul. Yang paling penting sekali, muka dia aku nak jadi balik 20 tahun. Bersihkan muka dia. Dia nak meniaga apa semua susah. Cepat. Tak ada, muka tak ada. Betul. Kalau aku check ada, aku bunuh ni. Ya, bersihkan betul-betul muka dia. Bini saya selalu mimpi kutip emas. Jahanam lah kau. Bini kalau mimpi kutip emas, makna kata dia nak gelang. Kau simpan je lah duit banyak-banyak. Pandailah dia ayah nak safety. Dia katalah kutip emas lah apalah. Jahanam. Okay, hati-hati lah. Aduh. Saya nak jadi anak buah ustaz. Aku tak nak anak buah ramai-ramai. Nanti masa raya banyak nak kena bagi duit raya. Tak nak, aku tak nak anak buah ramai-ramai. Anak buah yang ada pun cukup lah. Mimpi menyusukan bayi tu petanda saka ke? Akak jangan syok-syok menjerit. Konon-konon nak dapat bayi ke? Selagi pedang itu tak disarungkan ke, tak adanya dapat bayi ke, takkan dapat. So kalau mimpi-mimpi macam tu petanda saka tu. Pergi kat VTT saya ada ajar macam mana cara nak menjarakkan diri dengan saka keturunan. Buat pengamalan. Apa yang saya ajar tu, itu juga saya ajar pada pesakit-pesakit saya. Jadi bolehlah buat, kan, ikhtiar. Ustaz minta doa petua wanita pregnant. Apa tu? Ustaz minta doa petua untuk wanita pregnant. Maksudnya apa tu? Pak Syekh nak pregnant ke macam mana ni? Tak faham. Ustaz seorang ke malam ni? Dah 2 hari dah saya seorang je. Sebelum ni saya seorang lah. Uzai tak sihat tu, demam. Dia biasalah kalau orang bercinta ni memang demam dia berpanjangan sikit. Itu standard lah. Sebab aku pun pernah bercinta juga. Kadang-kadang demam tu jadi panjang. Jadi kita faham lah. Ustaz, kenapa tengok live Ustaz berubat orang saya yang sakit badan lengan-lengan bahu. Dekat badan awak ada gangguan. Apabila kamu tengok seorang sedang merawat dan seorang sedang merukiahkan pesakit, biasanya kami sedang menghantarkan gelombang-gelombang kepada pesakit supaya kita menggegarkan apa yang ada dalam badan dia. So gelombang tu juga turut dapat kat korang akan dapat merasa. Jadi bila tengok live-live macam ni ataupun live-live orang perawat lain lah, perawat biasanya gelombang tu korang akan dapat rasa juga. Siapa yang ada gangguan dalam badan, biasanya dia akan menggegarkan apa yang ada dalam badan. Ustaz, macam mana kita nak tahu kita kena sihir waktu kena buat live? First kali, kamu punya tapak tangan dengan tapak kaki kamu tiba-tiba sejuk. Tapak kaki dan tapak tangan saja tiba-tiba sejuk. Tu yang pertama. Yang kedua, bahagian dada kamu tiba-tiba sakit. Yang ketiga, dekat belakang kamu tiba-tiba rasa panas. Kemudian baru dia mula pening-pening kepala. Kamu rasa pening, kamu tiba-tiba rasa macam dah kena air ketum, dah terbayang, ataupun kena fire ke, ecstasy ke, macam itulah. Kamu tu rasa macam dia jadi macam ilusinasi. Dia macam dia dah start nak masuk. So biasanya macam itulah kena serangan yang daripada live. Okey, macam itulah. Minta doa, saya tengah pregnant. InsyaAllah kita doakan Pak Syekh. Kau yang Pak Syekh yang pregnant, biar betul ke ni? Kita doakan Pak Syekh punya isteri kot. Okay, kita doakan Adila Sri Utama. Oh, Adila. Kita doakan Adila supaya dipermudahkan urusan. Okay, mudah-mudahan keluar dengan anak tu dengan sempurna. Adila seminggu sebelum nak beranak tu, kalau boleh amalkan
minum minyak kelapa dara supaya waktu nak keluar anak tu mudah sikit. Itu petua yang moden. Petua yang tradisional. Sebelum anak tu nak dilahirkan, suruh suami tu bersama dulu. Suruh suami tu bersama. InsyaAllah nanti dia akan mudah nak apa yang kecil tu akan dibesarkan nanti. InsyaAllah. Lepas tu keluarlah dengan sempurna insyaAllah. Mak mertua saya mak mertua saya main mesin. Mak mertua kau main mesin. Jahannam. Bukan. Mak mertua saya di Malaysia selalu nampak orang masuk ikut celah-celah kayu bilik. Tak tahulah saya. Kau mak mertua kau main mesin pun kau sebut kat sini, kacau. Salah mak mertua kau main mesin kau tanya dengan aku pula. Okey, untuk mendapatkan tasbih, minyak, kasturi hitam ke apa benda semua boleh tekan link kat atas. InsyaAllah nanti kita masuk dekat beg kuning tu. Okey, saya dah masuk kat beg kuning tu, tapi tak tahu pasal apa dia orang tak lepaskan lagi. Ni nampak, aku ingat TikTok pun banyak jin Semua naik kot tengkuk, naik. Aina matakulu ya'tabikum Allahu jami'ah inna Allaha ala kulli syai'in. Aina matakulu ya'tabikum Allahu jami'ah inna Allaha ala kulli syai'in qadir. Aina matakulu. La khawla wa la quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Nak buat lagi tak? Nak buat lagi tak? Nak buat lagi tak? Nak buat lagi tak? Nak buat lagi ke tidak? Nak buat lagi ke tidak? Lain kali jangan masuk dalam badan manusia, faham? Kau bangsa jin bukan kuat mana pun, kami ni khalifah di muka bumi. Kau jangan mengada-ngada masuk dalam badan orang, tahu tak? Faham? Faham ke tidak? Nak keluar cara baik ke nak bunuh? Nak keluar cara baik ke nak bunuh? Nak keluar cara baik ke nak bunuh? Naik kat tengkuk. Naik. Lagi. Lagi naik kat tengkuk. Naik lagi. Jangan bohong. Kat perut tu semua naik. Yang dekat perut semua naik. Naik lagi. Lagi. Subhanallazi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Allahu Akbar. Buang je bisa tu tak? Bismillahirrahmanirrahim. Tunduk sikit. Pegang. Nafas panjang-panjang. Hembus Allahu Akbar. Sekali. Lagi sekali. Okey. Pergi mandi limau dulu, nanti gosok dekat ulu hati. Pergi kat toilet. Jadi dia hantar limau. Mandi macam biasa ke? Macam biasa, lepas tu jadi masuk balik.
Kamu. Satu, dua, tiga, empat, Ni kawan datang lima, nak ambil apa tadi? enam. Siapa Siapa dia nak apa? Garam. Tak, tunggu tu jap. Tunggu kejap. Ni buat tu. Tutup itu. Tu je. Sekejap, tunggu kejap. Okey, barulah tanya soalan. Ustaz, kuda kepang haram tak? Kuda kepang tu tak haram, tapi memasukkan sesuatu di dalam badan kamu untuk mencantikkan lagi permainan kuda kepang itu yang jadi masalah haram tu. Itu jadi masalah. Bila kamu masukkan sesuatu dekat dalam badan, macam contoh orang ni lah, menari-menari apa, mainan-mainan, penari-penari kan. Biasa dia orang masukkan puteri-puteri tu masuk dalam badan supaya tarian dia lebih cantik dan sebagainya. Itu masalah lah. Bila kamu dah biarkan benda tu masuk dalam badan kamu, dia akan jadi masalah. Okey, dia akan jadi masalah. Okey, mana kata kamu lama-kelamaan dia akan ikat perjanjian. Okey, tak nak lah macam tu. Mimpi lemas tu mimpi tak elok tu. Mimpi lemas, mimpi tak elok. Ustaz, garam pendinding ada tak? InsyaAllah. Saya tengah buat packaging 200 box saja dulu. Sebab nak buat tu bukan senang, kan? Okey, insyaAllah kalau tak ada minggu ni, minggu depan. Okey, siapa yang nak dapatkan garam pagar rumah dan juga pagar kedai, dia ada dua benda berbeza. Nanti mudahlah korang boleh dapatkan dekat link lah, tekan dekat link lah. Okey, mana-mana yang token-token kedai tu, yang buat pagar rumah sampai 800, 1000 lah, 1500, tak payah kau buang masa benda-benda macam tu. Kan, cubalah yang saya buat ni. Sebab kat sini semua pagar rumah tu sama je kita buat kan. Okey, saya tak pernah pun pergi pagar rumah orang, pergi kat rumah orang, tak pernah lagi. Okey. Saya buatkan daripada sini je. Nanti saya bagi tahu. Saya akan sediakan video. Okay, tengok video tu. Macam mana kita nak tahu dekat kawasan tu ada sesuatu yang tak kena. Follow je video tu. Saya ada bagi video nanti. Okay, saya akan bagi video. Kenapa tengok saya pun sendawa, awak ada gangguan? Siapa yang tengok live saya ataupun tengok muka saya yang tak seberapa ni, okay, tiba-tiba sendawa, tiba-tiba rasa takut, tiba-tiba rasa benci, tiba-tiba rasa nak marah, kebiasaannya dalam badan kamu ada gangguan. Okey. Minyak kasturi kijang tu boleh sapu pada baby tak sebelum tidur? Boleh, tapi minyak kasturi hitam lagi bagus. Kalau untuk baby yang biasa nampak dekat atas, nampak benda kat atas, ataupun kalau korang tengok macam apa, baby menangis malam-malam disebabkan gangguan kalau boleh letak dekat bahagian tulang belakang dia. Letak kat sini telinga satu, dua, kat tangan dia satu, kat sini satu, lepas tu dekat belakang dia. Okey, cuba letak kasturi hitam. Kasturi kijang tu sama juga, letak dekat bahagian sendi-sendi. Cuma kelebihan kasturi kijang ni dia boleh masukkan dalam air sikit. Dan yang kedua, dia boleh letak dekat bahagian kemaluan. Okey, kemaluan lelaki dan perempuan. Mana-mana yang macam contoh ada masalah sihir pemisah ke apa benda, cuba benda tu. Ataupun kasturi kijang ni pula satu kelebihan dia pula, siapa-siapa perempuan yang kerap kali mimpi bersetubuh dengan sesuatu benda, lelaki dan juga perempuan, dua-dua pun boleh. Okey, dia letakkan bagi kemaluan. Tapi minyak kasturi hitam tak boleh. Okey, minyak kasturi hitam ni dia tajam bau dia. Tapi cari yang original. Okey, kalau kat sini dia tak mahal ke? Aku rasa tak mahal lah kot, RM50 mah. Lemah korang ni. Sekejap lagi aku letak tai hidung je kan dalam kasturi hitam, aku baru tahu. Okey, RM50. Kat saya RM50. Okey, akan dapat kotak apa semualah. So yang tu ori lah. Nak tahu ori tak ori? Okey, saya punya macam ni. Yang saya punya macam ni. Kalau nak tahu benda tu ori ke tak ori, macam kasturi hitam macam ni, nampak? Satu, warna dia memang padu lah, memang pekat. Yang kedua, kalau nak tahu dia ori tak ori, sapu sikit je kat bawah ni. Bau tu kau tak payah bau kat sini. Bau tu dia akan tembus kat atas. Bau yang kat bawah ni, dia akan tembus dekat atas. Tu baru barang ori. Kalau kau calik tak bau apa, siapa yang pernah beli tu dia tahu, aku tanya dengan dia orang. Berapa orang yang beli saya punya kasturi hitam yang ada gangguan berat, dia pegang bekas sampai meletup. Ada tak dalam ni? Yang WhatsApp saya, dia pegang bekas sampai bekas tu meletup. Okey, sebab yang ni semua dah adalah ayat-ayat khas dia. Kasturi hitam saya bukan kata pesakit je beli bang. Perawat-perawat pun ramai yang ambil dengan saya. Okey, terutama minyak merah. Minyak merah saya, kalau korang pergi rawatan, korang pergi mana-mana rawatan, kau tengok perawat tu pakai minyak ni. Okey, minyak yang ni. Okey, makna kata yang tu dia ambil kat saya. Sebab benda ni saya satu orang je yang ada. Kalau kamu tengok perawat tu, dia ambil minyak ni, dia titiskan dalam minuman dia.
ataupun dia bagi sapu dekat dia punya pesakit, mana kata minyak tu adalah datang daripada pusat rawatan saya. Okey, minyak merah ni dia banyak kegunaan dia. Okey, ada banyak kegunaan dia. Macam mana nak berikan cerita? Tekan link kat atas tu bang. Tekan link kat atas tu. Tekan link kat atas tu, lepas tu abang akan masuk dekat pembelian. So payment semua buat kat situ. Saya dah submit untuk masuk dekat kotak kuning. Apa binatang ni, kotak kuning. Untuk masuk kat kotak kuning tu. Tapi tak tahulah dia orang punya prosedur macam mana, tak masuk-masuk lagi. Okey, tak masuk-masuk lagi. So bagi saya 5 minit, lepas tu kita nak ni. Tasbih Ustaz wangi sangat-sangat, satu kereta bau. Ya, memang bau dia kuat. Lepas tu saya kan kat tasbih tu kan, siapa yang beli tasbih kan saya bagi minyak kecil tu kan. So 2 bulan sekali ke sapu kat tasbih tu, bagi aura dia makin tinggi. Okay. Dan banyak juga pesakit saya yang dapatkan tasbih, selepas dia pakai tasbih tu banyak benda yang terbongkar dalam badan dia. Okay, banyak benda yang terbongkar. So siapa yang tengok live akak ni tadi pun sama. Bila dia pakai tasbih, dia tak perasan dia pakai tasbih. Tasbih macam ni. Okay, tasbih daripada pusat rawatan kami. Benda tu sangkut, dia tak boleh nak buat kerja. Jadi sebab ada satu halangan dekat badan dia. Okay, bukan kata pakai tasbih ni jin tak boleh masuk. Tidak, boleh masuk. Tapi dia takkan selesa. Sebab saya nak buat tasbih tu pun makan masa 7 hari. Setiap kali lepas habis rawatan, selama 7 hari saya akan ambil masa untuk buat tasbih-tasbih yang dimaharkan. Okay, yang dimaharkan. Tapi tasbih, kalau siapa yang nak tasbih tu memang dah tak ada stok, dah habis dah. Okay, minggu depan insyaAllah. Saya rasa tasbih tu besok atau lusa sampai. Lepas tu saya nak kena buat 7 hari. So minggu depan lah baru saya akan apa, saya akan ni. So siapa yang nak buat payment dulu, nanti waktu dah siap je kita akan terus post. Okay, kita akan terus post. Gaji Mijak Kasturi Kijang, pi selfie. Boleh selfie pula. Pick up boleh tak? Yang mana yang tahu pusat rawatan nak pick up boleh je, datang je lah pick up. Saya memang ada, saya apa ni, Ustaz dulu, mana tadi soalan ni? Allah terlepas lah. Saya memang ada gangguan sihir sebab cek dengan 3 orang ustaz tapi berubat still tak elok. Macam mana yang okey dia macam ni? Kalau kamu dah ada serangan sihir, kamu kena faham konsep serangan tau. Kalau kamu ni diserang, di makna kata saya ni menyihir kamu. Selagi saya nak sihir kamu, selagi tu saya akan sihir kamu. So, siapa-siapa yang dah terkena serangan sihir, first kali rawatan kamu tak boleh putus dulu. Selagi orang tu serang, selagi itulah kamu akan sakit. Lepas tu cara pemakanan kamu kena tukar, kena bertukar. Macam contoh mandian, jangan kau pakai mandian Dettol dah. Mandi, cari mandian bidara. Okey, nak kena bertukar lah konsep. Nak kena selalu makan madu, nak kena bersihkan balik dalam badan, selalu buat kelapa bakar. Benda-benda tu semua untuk nak bersihkan balik diri kamu. Okey, so macam kamu dah pergi jumpa 3 orang ustaz, mungkin ada satu ustaz yang dah berjaya selamatkan kamu. Akan tetapi kalau ada serangan masih berlaku, selagi itulah kamu jangan terpengaruh beli satu-satu batu jin tak masuk lah, bohong. Tak ada makna lah jin tak masuk. Engkau cakap dengan orang jual batu yang jin tak masuk tu, aku nak masukkan jin dalam badan ni. Aku masukkan jin dalam badan, aku tengok batu dia boleh selamatkan tak? So tak ada. So ya, kalau orang tu nak serang, okey, kalau orang tu nak serang, apa pasal pula keluar komen-komen je ni? Okey, kalau orang tu nak serang, tetap dia akan serang. Kau pakailah apa benda, batu ke batu nisan. Engkau gantung batu nisan dekat sini pun, kalau orang tu nak hantar jin kat kau, dia masuk juga. Okey, so jangan terpengaruh. Kau beli cincin sampai beribu-ribu ringgit, konon jin tak masuk dalam badan lah apa, tak ada maknanya, bohong. Okey, kami di pusat rawatan yang mengeluarkan tasbih, kami sendiri pun tak cakap, jin tak boleh masuk dalam badan, pun bohong. Dia boleh masuk tak? Boleh masuk. Cuma dalam badan kita dia jadi tak selesa. Okay, korang akan jadi panas, korang rasa tak tentu arah. Tasbih tu jangan buka, pakai je. Kita nak tengok sampai bila jin tu boleh bertahan dalam badan korang. Okay, ada rezeki baik dia akan keluar, dia lari terus, dia tak boleh tahan. Okay, tu kita punya konsep. Kita tak kata beli cincin ni garanti lah jin tak masuk. Betul ke tak betul bang? Abang jangan nak bohong. Abang bongak kerja abang, tak ada makna je. Okay, jagalah. Saya pakai hari-hari. Tu tanya Luna. Ramai yang dah ambil, insyaAllah boleh tanya dengan dia orang. Okey, ramai yang dah ambil, boleh tanya dengan dia orang. Ambil wangi-wangian daripada ayat-ayat ruqyah. Benda tu semua penting. Okey, benda-benda tu semua penting. Yang mana dah pernah kena gangguan sihir, ambil wangi-wangian sunnah. Okey, kena buat lah benda tu semua, nak macam mana. Okey, macam contoh sabun pun tak payah pakai sabun Dettol. Korang bukan ada masalah ni dah. Okey, masalah gangguan, kena cari benda-benda yang berkaitan dengan amalan-amalan sunnah. Macam apa, shampoo bidara, benda-benda tu semua nak kena tukar lah. Okey, insyaAllah nanti kita akan keluarkan juga sabun bidara kita.
Untuk mandian, kita akan keluarlah satu persatu. Saya akan keluarkan satu persatu. Yang mana saya dah belajar dengan guru saya dulu, InsyaAllah kita akan keluarkan satu persatu. Sebab saya punya kaki tangan tak cukup. Okay, saya boleh keluarkan serentak. Macam-macam benda ada. Cuma saya tak boleh nak keluarkan serentak sebab kaki tangan tak cukup. Okay, kaki tangan pun asyik demam pun susah juga kan. Jadi last kali aku yang kena buat sendiri. So, InsyaAllah nanti dah ni kita ni. Okay. Sakit-sakit lengur-lengur badan boleh dapatkan minyak bisa. Try dulu minyak bisa tu. Okay, try dulu minyak bisa. Rasa tengok macam mana dulu. Ustaz, macam mana nak tahu minyak buluh perindu tu ori ke tak ori? Buluh perindu, okay, ni last soalan ni aku jawab. Sekejap, aku ambil buluh perindu Okay. Buluh perindu, ni tengok betul-betul. Buluh perindu adalah benda tu memang buluh. Dia macam ni bang. Ni buluh, nampak tak dalam tu dia buluh. Okey. Buluh perindu, dia mesti buluh. Dia bukan macam bulu kaki, tahu tak? Yang bulu kaki tu nama dia janggut Tok Adam. Janggut Tok Adam tu dia boleh dapat kat mana-mana pun bersepah-sepah. Okey, tengok betul-betul macam ni. Ini buluh perindu. Dalam dia mesti buluh. Dia mesti buluh macam ni. Buluh ini tidak boleh ditanam. Dia tak ada kau ambil buluh ni kita tanam kat rumah, takkan hidup. Dia memang ada dalam hutan saja. Dan benda macam ni susah nak dapat. Okey, susah nak dapat. Kalau ada orang jual benda ni RM20, RM30, kau ludahkan je muka dia. Benda ni nak dapat susah. Okey. So dia mesti akan jadi macam ni. Dia ada buluh dekat dalam tu. Dan kalau kau orang tengok yang daripada pusat rawatan kami, kau pergi cari kat tempat lain, boleh tak dia orang bagi buluh macam ni banyak? Kebanyakan orang dia letak sebatang je buluh. Sebab dia tahu memang benda ni susah nak dapat. Okey. Pasal tu saya pun tak ada pengeluaran yang banyak. Habis-habis lah. Memang susah nak dapat benda ni. Okey. Kami letak je macam ni. Banyak dalam ni. Dia mesti ada buluh dekat dalam tu. Okey. So, itulah buluh perindu. Kalau yang korang tengok yang macam bulu kaki. Macam bulu kaki tu janggut Tok Adam tak ada apa benda. Okey. Masalah buluh perindu ni pula, dia ada satu je. Orang boleh memasukkan kadam di dalam buluh perindu. Ini kena hati-hati. Kalau kata dia maharkan kepada kamu, dia minta nama kamu, nama mak kamu dan sebagainya, mana kata dia akan menzahirkan satu kadam yang akan mengikut kamu. So ini masalah. Kalau kamu nak dapatkan buluh perindu daripada orang lain ke apa, pastikan jangan bagi nama kamu dan sebagainya. Sebab dia akan pasakkan melalui minyak tersebut dan dia membuatkan ada sesuatu benda akan ikut dekat kamu. So ini bahaya. Okay, itu bahaya. Okay, kita tak nak ambil yang mengundang kadam. Kita ambil cukup sekadar aura di sebalik buluh perindu tadi pun dah cukup dah. Okey, buluh perindu punya aura pun dah cukup, alhamdulillah dah. Ustaz, tasbih tu boleh tak bawa pergi tandas? Kalau ikutkan tak boleh lah, sebab dia bukan pantang. Dia macam kita menghormati alat zikir, itu je. Saya punya tu dua je. Satu waktu bersetubuh nak kena buka. Satu lagi waktu nak pergi toilet lah. Dia bukan pantang sebenarnya. Dia jadi macam kita nak menghormati alat zikir, itu je. Okay, kalau terbawa masuk, tak ada masalah lah. Dah terbawa masuk, nak macam mana? Waktu bersetubuh kena buka sebab takut masa korang bersama kan, masa tengah berjuang tu terlilit lah kepala suami, mati pula. Dah aku yang korang salahkan. Korang kadang-kadang berjuang pun kadang-kadang bukan betul sangat. Kadang-kadang hari ni Hindustan, besok style Jepun, kena style Mak Saleh, bergusti bagai. Terlilit pula tasbih tu kat kepala suami kau, dah mati dah. Mati disebabkan terlilit tasbih. Aku pula yang jadi kesalahan kat aku. Kau kena buka lah. Okay, kena buka lah. Aduh ya Allah. Kalau walk in nak ambil minyak tu boleh. Abang kena buat payment juga. Sebab saya takut nanti akak walk in, minyak tu dah habis. Okay. Untuk minyak buluh perindu memang tak ada. Saya tak dapat banyak benda ni. Okay. Tapi yang lain-lain tu insyaAllah ada lah. Minyak buluh perindu dengan tasbih. Dua benda ni je. Kalau boleh kena buat payment dulu. Sebab saya takut benda tu tak ada. Sebab dalam list kita tu dia akan bagi tahu dah habis, stok dia akan habis. Dia akan tutup. Ada ke hantar ke Singapura? Ada. Tapi dia punya post tu mahal lah bang. Kalau abang mampu, abang buat, bayar je lah. Saya ada orang, ada yang boleh hantar ke Singapura. Okay. Saya ada orang hantar ke Singapura. Apa mimpi masuk lemas? Cuba dapatkan air rukiah lubang minum. Sebab mimpi lemas ni petanda sihir. Petanda gangguan sihir. Minyak dalam link tu semua boleh dapat add to chat. Minyak dalam link tu semua tak dapat add to chat. Cuba sekejap lagi, cuba masuk balik lagi sekali. Kalau ikutkan boleh je kot. Ke mamu tak tahu, mamu nanti sekejap lagi staff saya check. Kalau ikutkan orang lain boleh je. Ataupun awak copy link tu masuk dekat Google.
Okay, masuk kat Google. Apa kelebihan buluh perindu, boleh tengok kat VTT saya. Dekat VTT saya dah buat kan. Carilah, mahal sikit lah, tapi carilah barang ori. Korang suka ambil barang fake lah, lepas tu korang mengamuk. Beli buluh perindu RM30, kau punya mengamuk macam kau beli buluh perindu tu RM300,000 kan. Beli RM30, punya mengamuk macam RM300,000. Apa pun tak boleh. Ustaz, saya mimpi dikafankan. Habislah kau. Aku tak pernah mimpi dikafankan. Kau kalau dah mimpi dikafankan tu, faham-fahamnya sudahlah. Bunyi apa tu Ustaz? Bunyi apa? Macam mana nak dapatkan air ruqyah setiap hari Khamis? Setiap hari Khamis pukul 11-12 malam, insya-Allah saya akan buatkan air ruqyah tu. Ustaz, kedai saya, lajunya komen sekejap terlajak. Ustaz, kalau dah bercerai sebab kena sihir pemisah, adakah sihir itu dah terputus selepas bercerai? Tidak. Kalau awak kena sihir pemisah sampai awak bercerai, sihir itu tidak terputus. Sihir itu akan berganti kepada sekatan jodoh akan berlaku, rezeki awak akan jadi masalah, dia akan pusingkan kat situ pula. Dan kalau kamu dapatkan rawatan betul-betul, lepaskan sihir pemisah tu, insya-Allah yang terpisah disebabkan sihir, insya-Allah boleh dapat balik. Ada je kes-kes di mana tiba-tiba suami dia rujuk balik. Okey, ada juga macam tu. Apa beza kasturiku susu? Susu saya tak tahu, saya tak ada pengeluaran susu kat sini. Kita tak mengeluarkan susu kat sini bang. Kita mengeluarkan kijang je. Kita kacau yang kijang je bang. Susu kita tak kacau. Okey? Yang susu tu biarlah anak dia yang sedut. Kita tak payah kacau susu kijang. Okey, susu saya tak tahu. Saya tak ada pengeluaran susu kat sini. Ustaz, minyak tu boleh sapu kat pesakit lumpur tak? Kalau pesakit lumpur tu ambil minyak bisa tak? Cuba minyak bisa dulu. Okey, bagi dia lega dulu. Biar dia tarik bisa tu dulu. Macam tu kita tahu ada gangguan efek sebelum tidur. Okey, jom. Sakit ramai kat tunggu kat luar. Kalau ada kes yang menarik kan, insya-Allah kita akan live lagi. Okey. Terima kasih Azwan. Okey, terima kasih Azwan bagi gift. Okey, jumpa lagi sekejap lagi insya-Allah. Kalau ada kekuatan sekejap lagi kita live balik. So saya nak ambil pesakit yang seterusnya. Kalau menarik, insya-Allah sekejap kita live balik. Okey semua, kita jumpa lagi sekejap lagi. Pergi buat masak Maggi dulu ke apa ke, pergi buat dulu. Okey, sekejap kita jumpa lagi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye bye.